Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa sudah cerita dengan Sanusi? Hari itu Sanusi bukan main lagi bagi amaran ugut. Beliau kata jumpa di mahkamah kepada salah seorang yang didakwa, dikatakan dan mungkin salah seorang yang pernah menjadi staf di dalam Kedah Agro. Tapi beliau kata tunggu di mahkamah, nanti jumpa di mahkamah, mau disaman lah konon. Tapi sampai sekarang mana, tak ada pun. Sampai ramai netizen yang betul-betul tunggu apa yang seterusnya akan dilakukan oleh Sanusi. Malah ada tajuk-tajuk artikel yang menyatakan bahawa sebenarnya Sanusi termakan dengan kata sendiri, di mana orang nak tengok betulkah dia berani. Sebab orang yang bongkarkan kenyataan tersebut di media sosial, dia tak takut, malah dia kata tak apalah, dia sedia, tak takut pun. Tapi sampai sekarang apa jadi? Akhirnya tiba-tiba Sanusi muncul dengan bukan penyelesaian, tapi nampaknya satu perkara yang sangat mengejutkan. Penyelesaian yang baik ialah bayar gaji mereka. Bayar gaji. Tapi apa yang terjadi? Kedah Agro Holding nampaknya orang kata ditutup, tapi Sanusi kata bukan ditutup, cuma tamat operasi. Aku pun bengong, apa beza ditutup dengan tamat operasi? Bukankah ditutup itu sama dengan tamat operasi? Jangan cubalah untuk putar-putar dunia. Kalau memang di tamat operasi habis, bukankah itu ditutup? Aku pun tak pasti kenapa Sanusi cuba untuk pusing-pusing nih. Kalau coba sebuah kedai di tamat operasi, bukankah itu ditutup? Aduh, ditutup tamat operasi. Adakah Sanusi maksudnya dia berkata bahwa ditutup dan tamat operasi itu tak sama? Pening. Sanusi memang pandai bermain kata, pusing sana pusing sini. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor berkata, operasi Syarikat Kedah Agro Holding Berhad KAHB telah ditamatkan setelah didapati tidak berdaya maju. Wow, kenapa selama ini dibiarkan? Beliau berkata anak syarikat perbadanan Menteri Besar MBI Kedah itu bagaimanapun tidak boleh ditutup sepenuhnya kerana masih mempunyai aset dan hutang yang ditanggung. Oh, begitu maksud dia. Begitu maksud dia. Jadi kalau betul lah, mungkin adakah sama ini dengan peribahasa peribahasa yang terkenal tuh yang habis madu sempat dibuang. Oh, betulkah? Dulu waktu dibuat ada untung dia kan? Kenapa dulu tak tutup? Waktu zaman-zaman dulu tak tutup. Mungkin waktu itu untung, mungkin waktu itu berdaya maju. Tapi selepas Sanusi ambil saja tampuk kepimpinan kerajaan Kedah, tiba-tiba saja dah tak berdaya saing kah? Tak ada berdaya maju kah? Itulah itu yang perlu dijawab tu. Beliau berkata anak syarikat MBI itu bagaimanapun tidak boleh ditutup sepenuhnya kerana mempunyai aset dan hutang yang masih ditanggung. Memanglah. Dia juga berkata, saya sudah lama memaklumkan bahawa syarikat itu tidak berdaya maju. Penamatan operasi perlu dilakukan. Walaupun sudah terlewat, ia perlu dilakukan juga. Dulu waktu zaman sebelum Sanusi,
Dia berdaya maju kah tak berdaya maju? Takkanlah dibiarkan lama begitu kalau tak berdaya maju. Syarikat itu bukan ditutup, dia kata, tapi ditamat operasi. Oh begitu. Masih lagi ada aset, liability serta hutang, dan sebab itu ia tidak boleh ditutup. Katanya ketika ditemui selepas hadir program Cahaya Ramadan, anjuran Yayasan TM di Kompleks Pekan Rabu di Alostar hari ini. Muhammad Sanusi turut berkata, syarikat tersebut menanggung beban hutang yang banyak, yang besar, sehingga tidak berupaya untuk melangkah. Beliau juga menjelaskan kerajaan negeri tidak akan menyelamatkan syarikat tersebut kerana ia bertentangan dengan polisi kerajaan negeri sedia ada. Sebelum ini, Widya melaporkan seramai 24 kaki tangan KAHB tidak menerima bayaran gaji sejak 7 hingga 9 bulan lalu. Kemudian Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chi Kyong baru-baru ini pula dilaporkan berkata, KAHB telah memberi jaminan akan membayar gaji tertunggak kira-kira RM560,000 Malaysia kepada 24 pekerja sebelum sambutan Aidilfitri ini. Harap-haraplah. Kita harap dapatlah betul-betul 24 pekerja ini dapat tunggakan gaji diorang sebab mau sambut hari raya. Kalau tidak dapat, ini susah. Memang susah untuk pekerja bekas-bekas pekerja ini. Dan sekali lagi saya harap untuk Sanusi janganlah lupa pula untuk selesaikan masalah pekerja ini. Kesian diorang. Takkan boleh beli kereta yang murah tu, yang Sanusi cakap murah tu, kalau dia mau sebenarnya dia boleh beli 2 biji pun boleh, dia kata tu. Nah, takkanlah boleh beli sampai begitu, walaupun rupa-rupanya bila disiasat mahal juga. Mahal juga. Takkan boleh beli tu, tak boleh pula bantu pekerja-pekerja ni. Jadi ambillah tanggungjawab tu, ambillah tanggungjawab. Sebab saya pasti satu masa dulu Kedah Agro Holding pernah juga mungkin menghasilkan untung, menghasilkan pulangan yang baik kepada negeri Kedah. Jadi tidaklah adil kalau mereka pekerja-pekerja ini terkapai-kapai menjelang raya ni tapi tak ada duit, tak ada gaji. Sedangkan mereka bekerja sudah cukup lama dengan sudah berusaha lama dengan syarikat itu, MBI, apa itu anak syarikat MBI itu kan. Jadi kita harap Sanusi bukan cakap bohong, Sanusi tidak cakap kosong, Sanusi tidak menipu, dan kita harap semua ini dapat diselesaikan. Okey? Ya, kita doakanlah, kita doakan semoga Sanusi sihat, Sanusi bertindak bijak, dan kita doakan semoga beliau terus menjadi orang yang dapat selesaikan masalah ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Tengku Zafrul dah tak tahan lagi. Nampaknya Tengku Zafrul tidak boleh bertahan lagi dan akhirnya beliau memberikan sebab, dan beliau juga secara tidak langsung nampaknya telah pun memecahkan rahsia besar UMNO selama ini yang ramai orang mungkin tidak tahu. Ramai orang yang mungkin tidak tahu. Jadi kekalkan bersama-sama dengan saya dan saya akan kongsikan kepada anda apa sebenarnya punca Tengku Zafrul meletak jawatan sebagai orang besar UMNO di negeri Selangor. Rupa-rupanya Tengku Zafrul pertama dia kecewa macam-macam tak ada pada UMNO Selangor. Apa benda yang tak ada dalam UMNO Selangor kita sama-sama bongkar di dalam video ini. Kekalkan bersama, saya akan kongsi kepada anda semua. Pertama sekali, Tengku Zafrul berkata banyak yang tidak ada pada UMNO Selangor.
Itu yang menjadi punca kepada beliau, yaitu Tengku Zafrul Abdul Aziz. Beliau telah melepaskan jawatannya sebagai bendahari kepada parti itu baru-baru ini. Seperti yang kita tahu, beliau telah melepaskan jawatan sebagai bendahari. Kenapa? Bukankah itu satu jawatan yang cukup besar, cukup penting untuk seorang pemimpin di dalam UMNO? Tapi kenapa? Pertama, beliau berkata banyak kekurangan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, beliau yang juga adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Beliau berkata, UMNO Selangor pertama, rahasia pertama adalah UMNO Selangor telah mencatat keputusan yang sangat-sangat buruk dalam sejarah. Bermula pada bila PRU 15 pada 2022 yang lalu diikuti dengan pilihan raya negeri PRN kira-kira setahun yang lalu. Teruk betul. Kalau kita tengok kepada realiti keputusan pada ketika itu, pasti Anda terus dapat mengetahui bahawa betapa sangat teruk UMNO pada PRU 15 yang lalu. Beliau berkata, beliau mengingatkan bahawa sebenarnya keputusan tersebut menjadi amaran terakhir. Itu merupakan amaran terakhir untuk UMNO supaya berubah dan menyadari realiti. Sekarang ini sudah 8 bulan selepas PRN, tapi masih belum ada apa-apa yang dilakukan menurut beliau. Postmortem pun tak ada. Postmortem mendalam, adakah? Beliau kata tak ada. Kemudian apa lagi? Beliau berkata strategi baru untuk tawan hati rakyat pun tak ada. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan oleh UMNO Selangor? Mana Zahid Hamidi? Mana Zahid Hamidi? Menurut Tengku Zafrul, jika pandangannya untuk mengubah segera keadaan tidak diterima, lebih wajarlah untuk dia melepas jawatan. Dengan kata yang lain, nampaknya, rupa-rupanya, sebenarnya Tengku Zafrul ada memberikan banyak dia punya pendapat, pandangan untuk mengubah segera keadaan yang berlaku. Tetapi nampaknya seolah-olah beliau berkata, tak ada pun tindakan, malah dia punya pandangan tidak diterima. Jadi lebih wajarlah, baguslah dia letak jawatan saja daripada terus mendapat pangkat yang besar sebagai bendahari, tetapi tak ada apa-apa pun suara dia berkuasa, berkesan tidak pun berkesan. Jadi lebih baik dia letak jawatan sajalah. Untuk melepas jawatan di peringkat negeri, untuk memberi fokus di peringkat pusat, dan pada masa yang sama untuk bahagian Kota Raja yang diketuainya. Kota Raja pada 1 April yang lalu dikabarkan telah pun disahkan bahawa beliau meletak jawatan. Beliau meletak jawatan dan menyatakan hala tuju UMNO sebenarnya UMNO Selangor dilihatnya tidak sehaluan dengan kepimpinan di peringkat pusat. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Takkan Zahid Hamidi di pusat tak sehaluan dengan UMNO di Selangor? Malah katanya perancangan untuk memperkasa UMNO di Selangor bersifat hambar. Sehari kemudian UMNO Selangor telah menafikan dakwaan Tengku Zafrul dan menganggap dia sepatutnya berbincang atau menulis surat secara rasmi terlebih dahulu kepada parti sebelum membuat keputusan tersebut. Inilah yang dia kata, dah tercucuk baru tengada. Dah kena baru terasa. Malah Ketua Penerangan UMNO Selangor sendiri, iaitu Muhammad Zaidi Mat Zain, tidak menolak kemungkinan keputusan yang diambil oleh Tengku Zafrul itu berpunca daripada pengaruh daripada pihak ketiga. Inilah tuding-tuding jari. Sendiri punya salah, tudingkan orang lain. Kalau memang itu keputusan Tengku Zafrul dan memang dia nyatakan itulah yang berlaku, apa pula kena mengenai dengan pihak ketiga? Siapa lagi yang kamu mau tuduh sekarang? Dia bagaimanapun tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak ketiga yang dimaksudkan itu. Menurut Tengku Zafrul, untuk mengembalikan kekuatannya, UMNO Selangor sebenarnya perlu untuk mengambil beberapa langkah segera. Pertama, kata dia, UMNO Selangor perlu melakukan ujian sikap ikhlas bagi mengenal pasti perasaan
dan denyut nadi rakyat negeri itu secara keseluruhan. Kedua, tambah senator itu, untuk memodenkan organisasi agar bersifat cost efektif, pantas berkomunikasi dan terbuka menerima pandangan daripada akar umbi. Tidak ketinggalan, Tengku Zafrul juga menekankan kepentingan UMNO Selangor untuk meletakkan cadangan dasar sebagai keutamaan, selain memanfaatkan data serta analisis yang tepat. Ketiga, mencari pelapis dengan hati yang terbuka. Ini penting, kerana pada akhirnya organisasi UMNO Selangor itu akan dihakimi rakyat dengan pemimpin yang ditonjolkan, katanya. Tengku Zafrul juga menegaskan bahawa rangka kerja yang bersifat menang-menang dengan rakan-rakan UMNO Selangor perlu untuk dilaksanakan segera. Kelima, dan yang paling penting adalah menurut beliau perlu untuk diterapkan budaya politik yang intelektual baru, fokus kepada penyelesaian dan dasar, buang amal lancah kenting. Katanya, jika kita tak ubah budaya ini, tidak kiralah setebal mana pun pelan visi kita, akhirnya kita akan kekal tanpa kuasa, katanya. Pada masa yang sama, bekas Menteri Kewangan itu juga turut mengingatkan bahawa dia akan tetap komited kepada UMNO Selangor dan Kota Raja, serta mahu parti itu kembali untuk dihormati oleh rakyat. Jadi katanya, jalan itu tidak mudah. Kita perlu bekerja keras, tapi inilah resam perjuangan dan impian yang wajib dilaksanakan. Nah, itulah rahsia-rahsia UMNO yang telah dibongkar oleh Tengku Zafrul, dan beliau juga turut menyatakan bagaimana sepatutnya untuk UMNO hidup semula. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya kehilangan ataupun kegagalan rayuan kes Batu Putih ini dipertahankan oleh Mahathir pada tahun 2021 bulan Oktober, ya. Dr. Mahathir memberikan alasan yang cukup tak tahulah lucu kah apakah, saya pun tidak pasti. Tapi alasan ini sedikit sebanyak menunjukkan, menggambarkan Mahathir memang seolah-olah dia tak tahu apa yang dia buat. Dia tak faham kah konsekuensi yang dia buat itu. Walaupun alasan itu menuding jari kepada orang lain, walaupun alasan itu mungkin untuk melepaskan diri dia sendiri daripada bersalah, tapi dia kena faham, Mahathir kena faham bahawa dia Perdana Menteri. Keputusan dia itu muktamad. Tanda tangan dia lah yang paling besar. Arahan dia yang paling kuasa. Walau bubui manapun orang bagi nasihat kah, orang bagi pendapat kah, tapi akhirnya keputusan di tangan Perdana Menteri. Hebat manapun pandangan itu, kalau Perdana Menteri tak mahu dan dia sedar tindakan itu bakal merugikan negara Malaysia, bakal hilang kedaulatan negara Malaysia, dia kena sedar perkara itu bukan untuk tuding jari pada orang. Ini kan pula hanya seorang pegawai yang dituding jari. Menurut laporan daripada BH Online hari ini, pada Oktober 2021, Dr. Mahathir mempertahan tindakannya menarik balik permohonan semakan dan pentafsiran penghakiman Batu Putih pada tahun 2018 itu, kerana menurut dia ia dibuat atas nasihat pegawai. Pegawai bukan menteri. Ini pegawai bukan menteri, bukan juga sultan kah, agung kah, bukan. Jauh sekali. Ini seorang pegawai sahaja. Bukan kita nak rendah-rendahkan pegawai, tidak. Tetapi sepatutnya yang paling penting, beliau Perdana Menteri harus mendapat perkenan daripada sultan, agung, peguam negara. Apa yang terjadi waktu itu? Menurut Apandi, yang baru saja disahkan sebentar tadi, Apandi berkata dia sahkan bahawa Mahathir tidak merujuk kepada dia.
yang paling teruk lagi, dia diberikan cuti paksa menurut Apandi. Cuti paksa, garden leave. Selama berapa hari? Dia kata 30 hari kot. 30 hari. Dan waktu itulah semuanya berlaku. Termasuklah Apandi digugurkan daripada jawatan. Jadi bukan alasan yang baik untuk menyatakan bahwa dia buat keputusan itu kerana nasihat pegawai yang dilantik oleh Muhammad Apandi selaku peguam negara. Dia tidak boleh buat keputusan hanya berdasarkan kepada nasihat pegawai. Akhirnya keputusan bukan kepada pegawai. Tanda tangan pegawai tak besar mana pun keputusan kuasa dia. Tanda tangan Mahathir, arahan Mahathir, dan keputusan daripada Mahathir yang dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang sekarang. Menteri Undang-Undang sekarang Azalina Osman. Beliau berkata, peguam negara diberi cuti 4 hari, iaitu garden leave, dipaksa cuti. Tidak ada siapa yang tahu. Kemudian keputusan dibuat sembunyi-sembunyi. Tahu tak apa itu sembunyi-sembunyi? Maknanya memang tak ikut lunas undang-undang kot. Mungkin sembunyi-sembunyi. Perkataan sembunyi-sembunyi ini memang besar maksud dia, mendalam maksud dia. Seolah-olah ada sesuatu yang tak beres, terpaksa buat sembunyi-sembunyi. Kalau benda ni betul, benda ni sah, benda ni menguntungkan negara Malaysia, patutlah harus bukan sembunyi-sembunyi, malah diberitahu. Dan paling seronok lagi, tidak seorang pun yang menggembar-gemburkan isu ini yang mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan, kata Azalina. Kenapa agaknya? Mungkinkah kerana takut akan terjadi Anwar 2.0? Kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah lawan Mahathir. Setelah dia lawan Mahathir, apa yang terjadi kepada dia? Semua orang tahulah. Semua orang tahulah apa yang jadi dekat Perdana Menteri kita ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa tidak digembar-gemburkan? Ini kehilangan kedaulatan negara. Sekarang ada masalah akan timbul pastinya. Selepas ini yang kita risau adalah beberapa perkara lagi yang boleh terkait dengan keputusan yang Mahathir buat ini, terutamanya tentang dua lagi yang sedang kita fight sekarang ini, yang terkait dengan kedaulatan negara juga, yaitu berkaitan dengan kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah, dan Tubir Selatan. Mungkin ramai yang tidak tahu, Batu Putih ini sebenarnya hampir sangat dekat dengan Malaysia dibandingkan dengan Singapura. Tapi Singapura yang dapat. Sebab itu negara Malaysia membuat rayuan. Negara Malaysia buat rayuan, tapi menurut apa yang dilaporkan oleh BH online ini, bharian.com.my ini, bertarik hari ini 3 April 2024. Tajuk dia, Apandi sahkan tidak dirujuk batal rayuan isu Batu Putih. Menurut laporan ini, pada ketika itu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, dan ketika itulah kerajaan menarik balik permohonan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ untuk menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura 6 tahun lalu. Beliau juga mengesahkan apa yang didedahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Osman di Dewan Negara adalah benar. Sampai dia kata apa yang didedahkan ada benar. Saya bersedia untuk beri keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja, kata Apandi. Kemudian dia kata, saya peguam negara ketika itu, tetapi Dr. Mahathir buat keputusan. Jadi maksudnya Dr. Mahathir lah yang buat keputusan. Kalau betul Apandi cakap ni, dia kata saya peguam negara ketika itu.
Tapi semasa Dr. Mahathir buat keputusan, beliau tidak pernah merujuk kepada saya sebagai peguam negara. Jadi sebenarnya kalau ikut kepada kata Apandi ini, keputusan itu bukan terletak kepada pegawai tapi keputusan itu terletak pada Mahathir. Nanti Mahathir jawablah, ini akan melibatkan turun-temurun negara Malaysia, kedaulatan negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.